Hai semua, saya Cincin di sini. Jangan lupa like, subscribe dan jangan lupa buka loceng itu ya. Terima kasih. Kisah ni terjadi masa aku belajar matrik dulu. Bukan aku yang kena, tapi roommate kawan aku sendiri yang kena disebabkan kedegilan akhirnya membawa pada diri sendiri. Jadi, rasanya bolehlah ambil iktibar dari ceritanya. Kisah ni bermula masa awal-awal kami masuk matrik dulu tahun 2010. Kalau tak silap, biasalah nama pun budak baru kan. Jadi banyak benda yang nak belajar kan dekat sini. Dari bilik kuliah yang usah sampailah ke bilik-bilik yang ada dekat setiap blok. Kalau ada cerita je tentang tempat tu, mesti kita orang akan pergi sendiri untuk feel apa yang diceritakan tu. Nak jadikan cerita, satu hari tu kita orang terdengar ada kawan cerita tentang satu bilik yang dah lama tak digunakan dekat blok B. Seledik punya seledik, memang bilik tu tak ada penghuni lama dah. Dan ada juga yang kata bahawa bilik tu memang dari awal matrik ni buka dah tak digunakan. Disebabkan tertarik dengan cerita tu, aku, kawan-kawan dengan roommate pun pergilah melawat bilik tu. Masa kita orang jalan dekat situ, waktu tu petang lagi. Betul-betul lepas balik kelas. Kita orang cuma jalan-jalan nak tengok keadaan bilik tu je. Bukan nak pecah masuk pun. Relax lah bro. Aku ni jenis penakut sikit lah. Tapi jenis yang selalu nak tahu cerita sebenar juga. Biasalah darah muda kan. Kalau setakat pergi tempat-tempat yang keras macam ni, pada waktu siang aku okey lagi. Tapi kalau diorang ajar waktu malam, memang minta maaf awal-awal dulu lah ya. Jadi, lepas kita orang dah tengok-tengok kawasan tu, kita orang pun balik lah. Sebab kau nak expert apa waktu siang-siang macam ni. Kalau nak rasa betul feel tu, datanglah balik malam nanti. Kalau betul bilik tu ada sesuatu, memang kau rasa bunyilah. Dan disebabkan diorang buat keputusan nak dari bilik tengok malam nanti, aku undur diri awal-awal. Aku bukanlah takut sebenarnya. Tapi risau kalau apa-apa jadi nanti kan susah. Aku dah lah lemah semangat. Jadi baik aku duduk diam-diam dalam bilik dan dengar je cerita dari diorang esok pagi. Jadi malam tu macam yang dirancana lah. Aku cuma duduk dekat bilik sambil layan drama Korea. Dan kawan aku lagi 2 orang tu pergi layan perasaan ni. Tahu diorang tu dekat bilik 407 tu. Sebelum ni, aku selalu juga pesan dekat diorang. Berdua banyak benda. Yelah, bila kau pergi tempat-tempat macam ni, banyak benda kena jaga. Mulut jangan cerupa, jangan bongkak sangat, jangan kacau apa-apa. Benda kalau jumpa dan banyak lagi. Bukan sebab apa aku risau. Kalau diorang ada terkacau makhluk tu, sampai makhluk tu geram pada diorang, susah pula nanti kan? Dan malam tu berlalu macam tu je. Diorang tak ada telefon aku dan aku pun tak ada telefon diorang. Lagipun esok pagi kan kita orang akan jumpa dalam kelas. Jadi esok-esok boleh dengar lah cerita dekat diorang tu. Esok paginya dalam kelas, diorang berdua tak datang. Okey, ni pelik. Dua-dua sekali tak datang. Perasaan ni ingin tahu. Dan dalam masa yang sama disebabkan aku risau diorang tu hilang disorok bunian ke. Aku pun call lah salah seorang dari budak tu. Nama dia Siti. Assalamualaikum Siti. Kau dekat mana weh? Kenapa tak datang kelas? Bertubi-tubi soalan aku tanya lepas. Dan beberapa kali panggilan aku baru dijawab. Waalaikumsalam Cin. Aku dekat bilik ni. Weh, aku demam lah. Ros pun demam ni. Kita orang tak dapat
nak datang kelas weh. Kau tolong bagi tahu Puan Rasika ya. Korang berdua demam? Serius lah. Korang ada jumpa apa-apa ke semalam? Nanti lepas kelas kau datanglah bilik aku. Nanti aku ceritakan. Yelah. Okey. Kau jangan lupa makan ubat weh. Nanti lepas kelas aku terus shoot pergi bilik kau. Okey tu je lah. Bye. Dalam hati aku ni, macam-macam yang aku fikirkan. Apalah agaknya yang terjadi dekat diorang sampai dua-dua sekali demam. Tapi yang peliknya, kalau diorang nampak apa-apa, malam tadi mesti kecoh satu blok punya. Sebab bilik tu je yang kosong dekat aras tu. Bilik lain semua ada penghuni. Disebabkan banyak benda yang aku fikir seharian tu, fikiran aku langsung tak boleh fokus dekat kelas. Yelah, selagi aku tak tahu cerita sebenar, selagi tu jugalah fikiran aku ni tak akan tenang. Hari itu pula, kelas habis lambat. Nak dekat pukul 4 petang baru habis kelas. Aku terus pecut balik blok kawan-kawan aku. Semua tanya kenapa aku tergesa-gesa. Aku balas, aku sakit perut, tak tahan nak balik bilik. Dari kelas aku jalan laju menuju ke bilik dorang tu. Nak dekat 5 minit jugalah. Aku jalan laju tu sampai lego kaki. Sampai je dua-dua masih berselumbung. Aku datang dekat dengan Siti dan aku pegang bahu dia perlahan. Panas weh badan dia. Dia terkejut masa aku sentuh bahu dia tu. Bergajah jugalah dari posisi asal dia tadi. Dan dari reaksi muka dia tu nampak jelas lah yang dia masih fobia dengan peristiwa semalam. Lepas dua dah tenang sikit, aku mula bertanya sebab tak sabar sangat nak tahu. Aku terus tanya straight forward je kat dia orang tu. Weh, kau nampak hantu semalam Dia mula-mula diam je macam serba salah nak cerita. Tapi lepas tengok muka aku yang nak tahu sangat ni, dia pun mulalah buka mulut dia tu. Okey, Siti. Semalam dekat bilik tu, kita orang tak rasa apa-apa pun. Bulu romang tak remang. Badan tak sejuk. Senang cerita, okey je lah. Habis tu yang korang sampai demam tu kenapa? Siti, kau pun tahu kan yang bilik tu terkunci. Aku dah siap-siap. Dah dekat. Si Ros tu jangan gatal-gatal nak buka pintu tu. Tapi dia degil. Dia dengan pintu bilik tu. Lepas tu tolak-tolak pintu macam mana nak pecahkan masuk. Lepas dia gagal nak masuk dalam bilik tu, kita orang pun biarlah. Sebab time tu pun dah nak dekat pukul 1. Duduk lama-lama pun bukan rasa apa-apa. Then masa kita orang sampai je dekat bilik ni semalam, aku terus rasa tak sedap hati. Aku cakap dekat Ros, tapi dia kata tu perasaan kau je lah. Dengan dia cakap macam tu. Aku pun buat relax je lah. Lepas dah kemas barang-barang, aku pun baring atas katil ni. Si Ros tu pula tengok tengah menghadapi laptop. Tak lama lepas tu, tiba-tiba pintu bilik kita orang kena ketuk kuat dari luar. Disebabkan Ros yang paling dekat dengan pintu, dialah yang kena buka. Masa buka, dia tengam-ngam sebab tak ada sesiapa pun dekat luar tu. Dia jenguk jugalah ke kiri dan kanan. Memang langsung tak ada orang dekat situ. Mula-mula, kita orang pun fikir macam tu je. Tapi lepas Ros tutup pintu, bunyi ketukan tu dengan dengar lagi. Ros terus buka dan tak ada sesiapa pun dekat luar bilik kita orang. Sebabkan dua-dua dah rasa lain macam, kita orang terus naik katil tutup dengan selimut. Lah, baru kena macam tu dah demam. Ingat berani sangat korang ni. Aku belum habis cerita lah. Ingatkan dah habis. Rupanya tadi tu baru intro. Lepas tu, aku dengan Ros baring atas katil. Tiba-tiba pintu bilik kita orang tu kena goncang dari luar. Lepas tu bunyi ketuk. Tak lama lepas tu bunyi orang tolak-tolak. Aku time tu dah ucap panjang dah. Memang seram gila lah. Ros, aku tengok pun berserimbung. Takut macam
Aku juga masa tu macam-macam ayat aku baca. Makin kuat aku baca, makin kuat dia ketuk. Tapi aku teruskan juga baca ayat kursi. Lama lepas tu adalah dalam 10 minit. Tiba-tiba diam. Lega sikit aku. Kau biar betul weh. Itulah kan aku dah pesan banyak kali kalau pergi tempat tu boleh jangan gatal buat bukan-bukan. Kan dah dapat sekali. Aku tak buat apa-apa pun si Ros tu yang gatal pergi goncang bilik tu. Tak pasal-pasal dengan aku sekalipun kena. Selamat benda tu goncang je. Kalau dia tiba-tiba muncul semalam, confirm aku dah pengsan weh. Dah tu pengajaran buat kau dengan Ros. Lepas ni dah tak payah nak explore mana-mana tempat lagi. Kalau dengar cerita, just anggap benda tu betul. Kalau dengar tak logik sangat, buat bodoh je lah. Alah, ni baru kena sikit. Aku on je lagi lepas ni. Hehe. Amboi, belaganya. Aku harap lepas ni kau kena sorok dengan bunian terus. Tak pun biar hantu-hantu dekat matrik ini datang dekat bilik kau, kacau time kau tidur, duduk sebelah kau, baring sebelah kau, perhatikan kau setiap masa, baru padan muka. Coy, mulung kau, aku main-main je lah. Sejak dari kejadian tu, dorang dah tak selalu sangat pergi ke tempat-tempat macam tu lagi. Korang tu ada juga pergi nak lepaskan Gen katanya. Tapi Ros dah pandai jaga diri. Dia dah tak celupa, tangan pun tak gatal nak pegang semua benda. Dah tak lama lepas dia orang kena, kita orang ada dengar cerita yang ada budak lain pun turun kena benda yang sama macam si Ros dan Siti ni. Budak tu pun 2 kali 5 pergi ketuk pintu bilik tu. Kenapa kan? Dah kena ketuk balik. Jadi, buat korang semua, kalau dekat asrama korang atau dekat kawasan rumah korang ada bilik yang tak berhuni lagi, janganlah gatal-gatal nak pergi kacau kawasan tu. Kalau setakat kena ketuk, tak apa lagi. Kalau benda tu muncul depan mata, kau nak buat apa? Ingat, jaga-jaga kalau nak tidur ni. Entah-entah ada yang tengah singgah dekat tepi dinding. Tengah perhatikan kau tu. Sekian, terima kasih pada semua pendengar kisah seram pada malam ni. Jumpa lagi anda esok malam. Ingin setiap kisah yang Cincin sampaikan, anggaplah semua segala hiburan. Jangan mudah percaya dan jangan terikut-ikut apa yang anda dengar. Selamat malam. Hai guys, jangan lupa like, subscribe. Jangan lupa buka loceng itu ya. Terima kasih.